Dah. Hak ngajar kita atas sahur ni duduk mana? Tak tahu tapi duduk teranu ah. Tak ada apa. Kalau dengar di telinga ustaz ngajar tu tak sama aku, tak ada masalah. Tak mau kena tak apa. Dah, tak malu pun kalau kita tak pernah. Ustaz ada anak berapa orang, ustaz pakai kereta benda, kita tak tahu, tak ada masalah. Tak, bukan satu keaiban. Nampak ustaz asal di mana, tak tahu ustaz yang apa, tapi ikut sangat dia mengaji, tak ada masalah. Bukan satu keaiban. Yang satu keaiban bila kita tak tahu di manakah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu keaiban. Nabi beranak di mana ni tak tahu setarang apa. Tapi ke arah. Ikut-ikut saja. Nah, Nabi wafat di mana? Tak tahu buat apa tapi ke arah kau. Beranak dekat Arab. Wafat pun dekat Arab juga. Nah, wak ni kita set bagi makan kau Arab. Nah, jangan tu satu keaiban. Tak tahu nama ayah Nabi, tak tahu nama mak Nabi, tak tahu nama kampung halaman Nabi, tempat hijrah Nabi, satu keaiban. Kerana ini merupakan asas fardu ain yang wajib diketahui oleh sekalian orang yang beriman, yang mukallaf. Kena tahu. Jadi dia kata duk sibuk dengan kegembiraan dunia atau ketinggian dunia atau dengan sebab-sebab yang lain, diharap ampun dan maaflah, minta maaf banyaklah, kata Syekh tadi. Hamba nak tegur sikit, bukan nak marah, nak tegur sikit. Kalau ada tersalah atau tersilap, hamba nak tanya sikit lah. Nak tanya sikit. Nak tanya siapa ni? Nak tanya kita semua yang mendengar kitab yang dikarang ni. Nak tanya benda ni, apakah fikiran kamu dan kenampakan kamu dan sesudah kamu dengan duk begitu sahaja? Apakah fikiran kamu memfikir benda dalam kepala otak, dan kenampakan kamu munafik benda, dan sesudah kamu dengan duk gitu saja? Sudah mu duk gitu saja. Mana sudah mu duduk dalam keadaan berlomba-lomba cari dunia, sudah hidup gitu. Hidup dalam keadaan duk sibuk cari harta pagi petang siang malam sampai dadang semayang padang, sudah hidup gitu. Munafik lagu mana? Apa yang ada pada fikiran kamu? Camai dah hidup gitu. Hidup dalam keadaan tidak kenal Tuhan, hidup dalam keadaan tidak kenal hukum, hidup dalam keadaan bodoh fardu ain. Adakah kamu rasa sudah hidup gitu? Jawabnya tak sudah. Tak sudah aku ni, tak tahu tengah tepi ni, tak tahu benda bak semayang, tak sudah hidup, tak tahu benda bak aurat, tak sudah hidup aku ni pada mari surah balat. Tak sudah hidup gitu. Hidup dalam keadaan kejahilan, tak sudah. Kesudah, tak sudah. Tak tahu kita rasa puas hati. Tak apalah ustaz, kita bukan kata nak nebeng-nebeng sangat bak akhirat, cukup-cukup makan sudah lah. Takut kita rasa gitu, tak tahu. Cukup-cukup makan, kalau tak cukup makan lagu mana? Kalau cukup-cukup makan, duduk pada level paling bawah dalam syurga Allah tu, cukup-cukup makan. Dah sekarang ini amal kita cukup-cukup makan ke tak? Kita pun tak tahu. Takut amalan kita bukan kata nak duduk level bawah dalam syurga, takut tak layak masuk langsung. Tu kita bimbang.
Kita ni kalau boleh masuk syurga, tak apa dah, bila dia duduk bawah, tak apalah. Nampak? Asal masuk sudah. Kita rasa, tapi kalau tak boleh masuk. Nampak? Kita kata amal kita ni ustaz tak macam mana, tapi kalau boleh masuk syurga, duduk bawah padang dah. Asal tak masuk neraka sudah. Dah kalau masuk neraka, lagu mana? Nah, kita duk berasa lagu lain, kita duk fikir lagu lain, kita nampak lagu lain, takut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lain. Apa yang kita bimbang. Maka Syekh Abdul Qadir bin Wangah ajak kita bersama-sama berfikir sejenak. Adakah jadual kehidupan kita pada hari ini, pada saat ini, molek dah ke kena ajah, ke kena tokok tambah, ke kena rombok semula, lepas tu kena setting semula, ke lagu mana? Nampak? Subuh kita di mana? Zuhur kita di mana? Asar kita duduk di mana? Maghrib isyak kita duduk di mana? Itu jadual orang mukmin. Jadual orang mukmin waktu sembahyang duduk di mana? Jadual orang mukmin kelas pengajian kuliah maghrib dia duduk di mana? Kalau waktu maghrib duduk di mana orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Masjid surah tu orang mukmin. Takut waktu maghrib masih lagi duduk asyik berbual-bual di kedai-kedai kopi. Allahu Rabbi. Lepas tu berasa macam ke? Padang dah, boleh dah. Asal Islam sudah. Asal Islam sudah. Ya. Berasa sedap duduk. Padahal di belakang sana berbagai-bagai kesusahan yang menanti kita, yang semuanya berharap kepada belas ihsan, pertolongan, rahmat Allah. Tapi bagaimana kita nak dapat pertolongan Allah sedangkan agama Allah pun kita tidak tolong? Nampak? Tolong agama Allah, tolong jaga Allah, Allah jaga kita. Baca hadis sama-sama dah. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Bapa Tuhan kena jaga pula. Maksudnya kata ulama-ulama, kamu jaga segala hak-hak Allah. Apa yang Allah tu suruh, kamu jaga. Apa yang Allah Ta'ala larang, kamu tinggal. Arti kamu jaga Allah, Allah akan jaga kehidupan kamu. Dunia dan akhirat Tuhan akan jaga. Kita berharap kepada jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan kita nak suruh makhluk jaga kita? Makhluk mana nak jaga kita? Tidak ada makhluk yang sudi menjaga kita. Yang jaga kita Tuhan. Semua akan cerah tangga dengan kita. Kita sebut seje nama hak paling kita sayang, yang akan tidak cerah tangga dengan kita. Ada sebut ayah akan sampai masa ayah akan mati, atas sampai masa kita mati dulu daripada ayah. Cerah. Mak sama juga, sampai masa mak kita akan mati atau kita mati dulu daripada mak kita. Cerah. Atau suami kita atau isteri kita sama juga. Kalau matilah salah seorang antara suami dan isteri, tercerai juga, tak bersama juga dalam kubur. Siapa dia yang boleh bersama-sama dengan kita sampai dalam kubur ni? Tak ada orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala. Batu Tuhan didik kita, ajar kita apa jua yang kita kasih, apa jua yang kita sayang, siapa masa Tuhan ambil, siapa masa Tuhan ambil. Daripada kita duduk seorang, kita pun bini, boleh bini seorang, maka kita duduk berdua-duaan di dalam rumah. Nampak? Dalam duduk berduaan, tiba-tiba datang pula rezeki lain, boleh zuriat, ada anak.
Brek. Tu bini anak 12 orang, 15 orang, 18 orang anak. Beriuh tamak rumah kita ni. Oh, suka sangat ni, keluarga yang besar. Daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. Tiba-tiba sampai masa seorang demi seorang Tuhan ambil. Kerana kita kan besar, kan kecil mau. Besar. Bila besar, anak kita pun bini. Bila bini dah kan duduk situ. Tembak lagi ya. Daripada 13 tinggal 12, daripada 12 tinggal 11, tinggal 10, 9, 8. Kira ramai-ramai. Dah tinggal kita dengan bini kita, tinggal 2 orang. Nampak? Mana anak-anak tak ada belaka dah. Hak ni Mesir, hak ni Jordan, hak ni mereka duduk Kuantan, hak ni duduk Mentakak, hak ni duduk Kuala Lumpur, hak ni duduk Putrajaya, hak ni duduk Johor, Abi Licin. Tinggal kita dengan bini kita. Geli nak jimak dah orang cetang tau. Muda itu boleh tahan kira. Bateri energizer. Ni tahu ke bateri dia ni. Nampak? Tengok aku tengokmu. Dah lama mana bertahan duduk 2 orang sampai masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati laki kita. Tinggal bini seorang rumah. Betul tak? Ataupun mati bini tinggal suami seorang. Tapi kalau boleh biar mati bini dulu. Pasal kalau mati suami, susahlah bini kita nak cari makan ke darah. Maka biar dia mati dulu senang. Tinggal seorang. Jadi balik asal semula, tinggal seorang mula dah. Wadah kamu. Gitulah hamba. Malam-malam. Dah anak-anak dah balik. Anak-anak dah balik, dia kata apa? Sibuk, masing-masing sibuk belaka. Hak tu giting, hak ni begini, hak ni macam-macam. Hak ni ada mesyuarat lah, hak ni anak sekolah lah, hak ni mak main sokang lah, hak tu begini, hak ni begini. Hak ni rumah bahang dibanjir macam-macam. Kali nak balik seorang dah ustaz. Lepas tu duduk seorang rumah, duduk seorang. Duduk seorang, Pak Su. Bukan posuh sini lah. Posuh kat lain ni. Kena hak umur. Kita bakal sebut nama. Sebut ajimat, ada ajimat. Tak erti nak reka nama. Bila duduk seorang, ni kita kata tadi terbiah daripada Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada kita yang kekal bersama-sama dengan kamu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Siapa ke alam barzakh, Tuhan bersama-sama dengan kita. Siapa ke mahsyar, di mahsyar ni manusia tak sebut nama orang lain. Apa manusia sebut nama dia? Nama Tuhan. Ya Rab, salim. Ya Rab, wahai Tuhanku, tolonglah selamatkan kami. Selamatkan aku ya Allah. Selamatkan aku ya Allah. Tak sebut nama orang lain. Nampak? Pasal sekalian manusia di mahsyar mengetahui manusia sebenarnya dak rot cetong. Tidak ada kuasa. Yang berkuasa sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah suatu kebodohan manusia di dunia takut sesama manusia. Bodoh tu kan. Ada pula kita takut sama-sama manusia. Ke Tuhan tak takut. Ada takut ke manusia, takut hamba, takut. Ke Tuhan kita tak takut. Semua benda kita takut. Wak hari kenapa bawa gajah takut, rimau takut, Allah takutnya hamba. Atu takut, JPJ takut, trafik takut, habis kita takut mereka. Saja kita dah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan pelik tu kan?
Patut kepada Allah sajalah kita takut. Lah kita tak takut. Jadi dia balik pula. Semua benda kita takut, malaikat Allah dia kita tak takut. Dalil kita tak takut kepada Allah, kita melakukan maksiat kepada Allah. Kita langgar hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dia. Kalau kita takut ke Tuhan, kita tak berani tinggal sembahyang. Kita tak sembahyang dalam perut kita, dalam dada kita, dalam hati kita berasa lain macam dah. Berasa sakit, berasa. Pasal apa? Tak sembahyang lagi asal. Nah, berasa serabut perut, apa? Tak sembahyang lagi seorang bunyi. Allah kat 3.30 dah, tak sembahyang lagi ni. Tinggal dulu dah, hamba nak balik rumah ni, nak tak sembahyang lagi. Kalah itu kan. Orang yang menjaga dirinya, menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata tuan pengarang rahimahullahu taala, adakah kamu sangka bahawa muda kamu itu berhenti di situ selama-lamanya? Persoalan Syekh Tokdir tanya kita, adakah kamu sangka, kamu duk seka bahawa mung ni muda sama? Muda sama dah kita. Dah muda lagu mana? Gambar muda nah. Belek telefon lama tengok Allah gambar sama muda. Kita pun tunjuk ke anak. Ni cang tak siapa dia. Jadi kita tunjukkan anak. Nampak? Anak kata iya je tengok molek mu pelik-pelik semua tengok molek. Ayat anak tengok siapa dia tak kenal apa dia. Siapa dia ni? Orang Vietnam. Apa dia? Ayah orang ni. Lah ayah siapa anak dak cang ayah pasal apa? Sama muda. Rambut hitam, batu kuruh pula seling molek tubuh. Kulit pula putih, semak pula, jangok pula, spek hitam pula. Dan learning habis dah kok cetak dah. Ayah buku sokok 3 orang. 3 orang tu. Rambut duduk parking bigan. Lain licin, ge padang goh. Nak buat lagu mana batu anak dok cang. Daya pakai spek hitam memang hitam dah mata. Dorok jalan budak go terkakang. Ni Syekh tadi nak memperingatkan kepada kita ni. Adakah kita muda sokmo? Jawabnya dah. Sampai masa kita akan tua, sampai masa kita akan lemah segala-galanya. Mata jadi kelabu, telinga jadi tak berapa nak dengar. Betul tak? Gigi habis cabut habis. Habis lorok pas cuti pas sebatang jatuh gigi. Padahal tengah makan laksa je, jatuh juga gigi. Mana longgar je gigi. Makan khating jatuh dah benda pula mata cicing. Mata cicing warna berkekok-kekok kayak kali. Mana betapa kita ini lemahnya Tuhan buat. Habis cabut habis. Bulu kening tak sekira bulu kening. Tutup habis mata-mata ni. Kulit-kulit habis berkedut kali. Makan tak macam orang muda makan gitulah. Hari makan kita lalu tak makan. Kayu khamat habis potong dah habis separuh tu pun saya zaman muda nak potong suku. Nasi lemak 3 buku. Leni sekerak gitulah. Kalau makan paung pun paung sekerak. Zaman muda memang gagah kita dah. Zaman muda memang gagah punya kita makan minum. Lepas makan dah sedap mulut. Sedap mulut kita zaman muda. Jadi Tuhan tarik sikit demi sikit supaya apa? Supaya kita sedar. Persiapan kamu untuk berhadapan dengan kematian.
Jangan lupa. Sebagai peringatan, Allah pun tukar daripada rambut kita hitam beletung jadi warna putih. Sebab apa warna putih? Tidak warna biru, tidak warna merah, tidak warna hijau, tidak warna kuning. Sebab putih mengingatkan kepada kematian. Maka Tuhan pun tukar rambut kita ada putih. Allah putih dah, rambut biru putih. Tengok misya putih, tengok janggut putih. Ingat, dah ingat kepada mati tu. Bulu roma pun putih, habis putih bulu tiok putih. Bila putih, gigi cat hitam. Nak suruh nampak muda lagi, tak mau ingat lagi kepada kematian. Lepas tu ada ulama melarang kita mewarnakan rambut warna hitam. Boleh warna selain hitam, melainkan di dalam peperangan. Dalam perang boleh warna hitam rambut sebagai halah untuk menipu daya pihak musuh, agar musuh kafir melihat semua tentera-tentera Islam muda-muda belaka, walau hakikat 70-80. Kau mana tu? Dia tengok janggut hitam hitam janggut. Sebung-sebung hitam ni, Allah, muda-muda belaka, mampu kerah dah kita. Apa? Tentera-tentera dia habis muda belaka, tak ada seorang tu. Padahal tengok IC zaman Jepun. Faham? Ada sebab tu ulama-ulama membenarkan. Dengan pelbagai kegembiraan dan kekuatan, atau setiap hari semakin menjadi tua dan dhaif, atau bertambah menjadi lebih muda. Mu tengok dirimu makin hari makin muda ke makin tua, makin gagah ke makin dhaif? Kata tuan pengarang. Jawabnya, makin tua, makin dhaif, makin lemah kita. Yang akhirnya berkesudahan dengan kematian. Makin lemah. Daripada boleh berlari, lari tak boleh berlari dah, jalan. Daripada boleh berjalan, kecok. Jalan slow. Dah boleh berlari dah, learning. Dulu boleh laju, learning tak boleh dah, learning. Tu peringatan daripada Allah tu. Lepas tu guna bergamuk pula learning pakar tokak dah, learning. Makin hampir dengan kematian. Jadi tak sedar lagi kita. Dalam pakar tokak, malai-malai ada ngongek, dan lagi singgah wakaf Medan. Aku ngongek, dan kau pergi surau masjid boleh tahan kira. Satu langkah, satu pahala dah. Medannya daripada siu tokak jadi pak tokak. Tadi ni nak pak tokak, bukan dua tokak gitu kan. Pak tu tak sedar lagi. Allahu Rabbi. Tak tahu kan? Nak kata apa? Pak tu tokak Tuhan beri. Tak sedar lagi. Mana tak semayang lagi. Garik tu karaoke ingat lagi ayah haji. Pak dah tokak. Pegang mic ini ketok. Nyanyi oleh ada. Tidak ada peringatan. Kemudian dia kata, adakah kamu sangka kamu mati tetapi selalu ghalib ataupun lupa dan kisah tanpa ada balasan baik atau jahat di alam barzakh? Allahu Rabbi. Adakah kamu sangka, kamu ingat bila mu mati esok-esok tak ada balasan ke? Tuhan tidak balas ke apa yang kamu buat di dunia ni? Sama ada balasan baik dengan balasan jahat atau balasan yang jahat. Tuhan tidak balas ke bila mati habis gitu saja?
Ke bila mati habis cerita? Bukan. Bila mati bukan habis cerita. Bila mati bermula cerita yang lain pula. Macam kita tengok TV kan, habis cerita. Habis lah. Episod yang ke-47 habis. 47 malah ni ngelah. Oh lah ni ngelah Dah guna ni ngelah tak tahu. Jadi dak nikah dua orang tau. Ending dak jadi nikah. Nah, baru tengah salang dengan tukang juru nikah, dadah mari hero. Nah. Kalau hero Melayu gak Jalaluddin Hasan. Faham tak? Minat sangat kita. Nah, Dia tengok juga sampai 47 episod. Khatam tu. Nah, Quran je kita dak khatam. Drama habis kita khatam lagi. Wak mari cerita benda pun pukul berapa? Memang garanti punya. Kita tunggu. Nah, drama TV3 pukul 7. Congok tunggu. Nah, dengar anak, dengar cucu. Tu duduk atas tu beluar nasi kapis sampai. Pasal apa? Nak tengok drama. Ambil berat lagi tentang hiburan. Jadi tuan pengarang kata, mengingat bila mu mati esok-esok, tidak ada balasan ke di alam barzakh? Kan ada balasan kan? Ada soalan, ada pertanyaan di alam barzakh. Kemudian bila tidak boleh tanya, bila tak boleh jawab, kamu akan diazab oleh malaikat. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Ruman, datang malaikat Munkar dan Nakir, bertanyakan soalan kepada mayat. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma i'tiqaduka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Allahu Rabbi. Bertubi-tubi soalan yang ditanyakan oleh malaikat. Bagaimana kita nak jawab tanpa amal soleh di atas dunia kalau kita dah buat bermula daripada sekarang. Itu kena buat persiapanlah kita untuk menghadapi kematian dan alam barzakh yang akan mendatang. Seorang demi seorang, tak lambat, tak cepat, sampai masa akan menghadapi satu alam yang sangat gelap, sangat sunyi, sangat menakutkan. Iaitulah malam pertama di alam barzakh. Kanan kiri depan belakang tak ada orang seorang. Tidak ada yang menemani kita melainkan amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Kalau kita nak percaya, percayalah. Kalau tanpa percaya, terserahlah. Sebab ianya akan berlaku. Sampai masa akan berlaku. Dan kawan-kawan kita, saudara mara kita, sepupu sepapak kita, semuanya yang telah mati telah mengalami apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila wanita itu keluar, maka sewajarnya ia memejamkan penglihatannya daripada memandang laki-laki. Orang puang ni bila dia nak keluar, berhajat nak pergi keluar, nak pergi beli beras, nak pergi beli ikan, nak pergi beli sayur, nak pergi bayar tu, nak pergi bayar ni, macam-macam lah, ada hal mustahak dah. Maka hendaklah dia keluar hal keadaan dia ini menjaga matanya daripada melihat laki-laki. Jangan tengok orang lelaki, orang puang. Selama ni kita dengar orang puang, orang lelaki jangan tengok orang puang. Orang puang pun tak ditengok juga orang lelaki. Bila orang lelaki tengok orang puang, tengok apa tu, tengok ke dia tengok dah baik tau.
Dia pakai seksi. Kata orang tengok ke dia kata tak air. Belah situ, belah sini, ketak situ, ketak sini. Orang lelaki pun tengok. Oh, dia tahan juga. Dia tengok orang segalau. Dia pergi kata kau orang lelaki tu galau. Masa kata dah yang mungkin pakai seksi tu siapa suruh? Nampak? Tak boleh lah. Kalau mu pakai menutup aurat dengan sempurna, tiba-tiba orang lelaki tengok juga atas bawah. Macam ke lima lapor, barulah kita boleh kata. Masa kata segalau. Ni mu pakai mendedahkan aurat, memang dia akan tengok. Sementara laki-laki zaman kita sekarang ini majoritinya kebanyakannya adalah fasik. Bukan semua, majoriti, kebanyakan fasik. Lebih-lebih lagi lah bahaya kita mendedahkan aurat. Tolong pesanlah ke adik kakak, tolong jaga aurat, tolong jaga pakaian. Tujuan beli cermin tu supaya kita tengok pakaian kita lulus atau tidak lulus. Tu tujuan beli cermin. Tengok atas, tengok bawah, pusing belakang pula, tengok lagu mana. Lulus ke tak lulus, nampak pedok ni, tengok. Ni pusing. Tak nampak mana punggung, waktak sikit lagi. Tak suruh nampak juga. Pusing pula gini, tak nampak mana dada. Awak mana pergi nampak? Tak pesing buat tunjuk dada kau orang perempuan. Ada dua pesing perempuan. Yang pertama, suka menonjolkan aurat dia. Antaranya tunjuk bahagian punggung dia, tunjuk bahagian peha dia, tunjuk bahagian bibir dia, tunjuk bahagian dada dia. Ada satu lagi golongan perempuan tambuh tunjuk tetapi haram juga. Pelik tu kan. Dia perang batu tambah tunjuk dada, tambah tunjuk belaka. Sebab apa? Sebab dia nak jadi laki-laki. Haram juga. Dia panggil pengki. Dia baluk dada ni, baluk dengan saltik, baluk. Nak tubik daripada rumah ni, baluk dulu ni, baluk. Siapa kepek dada depan ni macam laki-laki. Tak nampak apa dada dia, pasal dia baluk mah ni. Dia baluk dengan bekung. Dia potong rambut dia jadi macam rambut laki-laki. Dia bercakap dengan garau seperti laki-laki. Dia berjalan dengan angkuh seperti laki-laki. Perwatakannya macam laki-laki. Perempuan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pagi, petang, siang dan malam kerana tasyabuh kepada laki-laki. Sama juga dengan laki-laki tasyabuh kepada perempuan. Daripada dada kosong macam gitu Imam Tok Bilal, ibu buah dada. Suntik, pembedahan. Tang silikon macam-macam, fiber macam-macam. Biar menonjol dia punya dada dia ni macam perempuan. Suntik dia punya punggung biar naik kembang macam punggung perempuan. Hal ni haram, kena laknat. Nampak? Hal tadi nak tunjuk hal ni tak boleh tunjuk. Hal ni pula ubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata bukan kita nak sangat, tapi naluri kita. Kamu ditipu oleh naluri kamu sendiri. Kerana naluri kamu itu telah dibisi oleh syaitan. Kamu kena lawan, itulah jihad bagi kamu. Dia buat alasan ni, saya ada penyakit ustaz, naluri saya ni, saya memang laki-laki, tapi naluri saya mengatakan saya perempuan. Lalu saya tak boleh nak tipu diri saya sendiri, saya terpaksa berwatak dengan watak perempuan. Barulah saya dah rasa macam ada suatu ketenangan. Itu bukan ketenangan, tapi itu tipu daya daripada iblis, agar kehidupan kamu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
sehingga penghujungnya kamu akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tu rasa ketenangan yang menipu. Nah, itu bukan ketenangan, tapi itu adalah nafsu semata-mata. Hawa nafsu semata-mata. Maka seseorang itu hendaklah bersungguh-sungguh pada memeliharakan ahlinya daripada mengerjakan segala pekerjaan yang ditegah oleh syarak, dan mengamat-amati dengan daripada pekerjaannya terutamanya apa yang dikerjakan itu ialah penzinaan. Jagalah baik-baik. Kita berhenti dah. Allah. Baik, kita sambung semula. Dia kata wajiblah atas ketua keluarga itu memelihara akan ahlinya daripada mengerjakan segala pekerjaan yang diteguh oleh syarak. Ini wajib atas laki-laki. Kalau laki-laki itu suami, maka wajib dia menjaga akan isteri-isterinya daripada mengerjakan perkara-perkara yang haram. Dan kalau dia ada anak tambahan pula, anak itu dia kena jaga juga, suruh buat pekerjaan yang disuruh oleh agama dan larang daripada buat perkara-perkara yang diteguh oleh agama. Nak tanya, tatu jika tak buang boleh ke tatu? Tak buang tatu. Kalau tatu itu asal daripada hak dia buat masa dia kafir, maka dia masuk Islam tak wajib dibuang. Tapi tatu yang dibuat masa dia Islam dah, patu buat tatu wajib buang. Ini pandangan di kalangan ulama-ulama fiqh. Orang ibang kafir lepas tu masuk Islam, awak penuh tatu tak wajib buang. Ada pun di Islam kemudian buat tatu, buat lengan, buat peha, buat dada atas belakang, betul tak? Maka wajib buang. Dalam buat tatu ni dulu orang tak kuat tatu pasal sakit. Lain dia ada satu kaedah buat tatu tak sakit. Jadi bila tak sakit, orang pun ramai berani buat. Terutamanya perempuan-perempuan buat. Tidak lagi segan ataupun malu untuk buat tatu. Di Singapura berlambuk. Mudah sangatlah ni murah, tak sakit. Dan berbangga-bangga pula.
Bukan buat di tangan dah. Nah, bukan buat di lengan dah, main dah pesen lama. Buat di dada. Buat di pusat. Nah, tattoo tu buat di dada. Dia bila buat di dada memang kena tengok dada lah. Yang tukang buat tattoo tu laki-laki kafir. Lepas tu kena selok kedok dada ni. Kena selok ah. Dah nak tattoo ni. Kan buat kerja, buat apa gitu, ketak. Tak jadi. Nah, memang kena tengok. Nak perhati. Kena buang baju pula anak perempuan Islam. Nah, laki-laki kafir boleh jamuh tubuh badan dia free of charge. Nah, dia pula kena bayar pasal apa? Upah buat tattoo. Oh, kafir boleh pegang, boleh tengok, boleh jamuh, tak bayar nikah. Itu kata bila agama tu buang dalam lokang, habis jadi bodoh macam kambing dia. Lepas tu berbangga, tunjuk korang tu, tunjuk korang ni, ambil gambar. Nah, buat di peha, buat di punggung tu, tatu. Allahu Rabbi. Nak buat lagu mana? Nah, tempat-tempat sulit. Habis jadi bengong lagi. Betul tak? Ada orang tanya dalam. Baik, kemudiannya maka dia kata, dan amati daripada pekerjaannya, terutamanya apa yang dikerjakan itu ialah penzinaan. Lebih-lebih lagi perkara yang menjerumuskan kepada penzinaan. Hafsah sekali berzina. Nah, tapi ke arah berzina itu Islam syadduz zara'i. Dia menutup pintu-pintu fitnah. Maka ke arah zina tu dikira haram. Seperti berdua-duaan, laki-laki dan perempuan. Tak boleh. Nah, dalam kereta, dalam bilik, kat tempat gelap, kat tempat cerah, tak kira lah, berdua-duaan. Maka atas suami ataupun ayah wajib bertindak bila mengetahui akan anak-anaknya melakukan sedemikian. Maka sangatlah besar dosa atas laki-laki yang membiarkan ahlinya mengerjakan yang demikian itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya daripada memasuki syurga. Besar sangat dosa ni, membiarkan ahli keluarga jahil sampai Tuhan janjikan dengan haram mana-mana laki-laki yang dayus masuk ke dalam syurga Allah. Haram tu tak boleh masuk syurga. Nah, dah boleh masuk, dah boleh lah seorang kita kan semayang bang, betul dah mu semayang tapi mu dayus, mu natang dayus, kerana membiarkan binimu mendedahkan aurat, membiarkan anak-anakmu mendedahkan aurat, membiarkan mereka itu melakukan kemungkaran, membiarkan mereka itu tidak semayang bang, mu dayus, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam syurga. Ada pula signboard depan syurga, anti haramun. Anti itu piramid, anti. Nah, haramun ala dayus, kamu haram hi syurga ke atas semua orang-orang yang dayus. Anti, kamu wahai syurga. Kalau piramid, ente. Ente mau pergi mana? Atau piramid. Nah, tak boleh. Tak boleh masuk syurga. Ada signboard pula ni, Allahu Rabbi. Dah bila seseorang itu berpangkat dayus, tak boleh masuk syurga, pasal ada dah signboard. Dan lagi kau ada kanak. Malaikat tukang bak, tak boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ayat kita dengar sama-sama dah, surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman,
jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Yang mana dalam neraka itu terdiri di kalangan malaikat-malaikat yang jaga neraka. Hal keadaan mereka ini sangat bengis, sangat bekeng, sangat keras layanan mereka terhadap ahli neraka. La ya'sunallah, malaikat ni tidak akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat jaga neraka. Tak bekeng apa, senyum pun dah rajin, hatta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bekeng, tak senyum setara kepada Nabi dah. Kepada YB tak tahu. Nah, malam Isra' Mi'raj malaikat Malik tak senyum setara, patut senyum boleh tahan kira dah. Malaikat Malik dah Nabi, makhluk paling afdal, patut senyum ah. Dah memang Tuhan setting malaikat Malik tak senyum punya orang. Kerah ketung muka, bakal tak patut. Nah, sehingga menggerunkan akan ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama yang menafsirkan ayat ni, apa kata mereka? Antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menafsirkan ayat surah Tahrim ini, ya ayyuhallazina amanu tadi, dengan apa? Dia kata wajib atas laki-laki. Wajib atas laki-laki memperbaiki dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki ahli keluarganya sebagaimana pemimpin baiki orang bawah. Mula-mula baiki diri kita dulu. Taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah, laksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian baiki pula ahli keluarga. Kalau kita ada anak, baiki anak. Kalau ada bini, baiki bini. Dan mengajar mereka, kata Imam Qurtubi, halal dan haram. Kena kabur ni ke bini kita ni, kena kabur ke anak-anak kita ni. Ini halal, ha ni haram, ha ni boleh, ha ni tak boleh, ha ni jangan jamaah, ha ni jangan setu, ha ni jangan gi. Ayah kena kabur tu dah. Ayah kena royak, bukan ustaz. Ustaz ngajar masjid surah aja. Dekat ustaz lagi di rumah seorang kabur. Lelah ustaz dah anak ustaz. Dan menyuruh mereka menjauhi maksiat dan juga dosa. Nampak? Kena kabur. Kita balik rumah, kita tengok anak kita main daun teruk, kita kena beritahu kepada anak kita, along angah ni tak boleh main ni, ha ni haram main. Dan ayah kita tak main judi, betul mu tak main judi, tapi ni alat yang direka untuk berjudi, tak boleh ada dalam rumah. Suai, buang tahu, bakar. Daun teruk tak boleh ada dalam rumah kita. Tu alat yang direka untuk main judi ni. Tapi kita main juga. Tak tahu kahala. Main tawakah. Nak balik terbilang main kita memang. Orang nak tahu kahala. Tak apa hari ni mumna. Ada ubi ada watah. Katanya terbilang bodoh. So aku balas hendang mula. Main tahu teruk pula. Ilaha illallah. Jangan. Tak boleh main. Haram. Tu adalah orang-orang rekun tu judi tu. Nampak? Nak main-main benda lain. Main benda lain lah tawakah. Main download boleh tak kira lagi. Main download, main stick tangan, hepak tak agak main. Lama nak main. Main dalam teruk pun dah. Dia kata tak taruh tak. Betul lah tak taruh. Taruh lagi haram, tak taruh pun haram.
Kemudian kata tuan pengarang lagi, membiarkan ahlinya mengerjakan yang demikian itu sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya daripada memasuki syurga, seperti yang diceritakan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Al-Hakim daripada Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun harramallahu tabaraka wa ta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita ikuti sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa sharrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khinatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa 'afina min kulli bala wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله 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 أكبر.